Okay. Dan kita mutekan dulu rakan-rakan, melainkan kalau ada soalan-soalan yang betul perlu ditanyalah ya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita ucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang pagi ini masih lagi mengizin dan membantu kita untuk terus merapatkan diri kita kepada kalamullah, iaitu percakapan ataupun ucapan-ucapan Allah dengan kita ya. Kerana sekarang ni itulah caranya kita berinteraksi dengan Allah. Apabila kita membaca Al-Quran tu sebenarnya Allah bercakap dengan kita ya. So sangat penting untuk kita memahami bahasa-bahasa Allah tu, iaitu Quranan Arabiyyah. Ya, jadi bila kita baca tu sebenarnya kita memahami apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah larang dan apa Allah beri panduan kepada kita ya. Itulah tujuan kita mengadakan sesi secara live ni, supaya kita dapat berkongsi macam mana mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan memahaminya ya. Kita masih lagi dalam tajuk derivatif ataupun kata-kata terbitan yang dibangunkan daripada qaf, waw dan lam ya. So saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Okey, yang ni boleh minimaskan. Ini di skrin dia sini kot. Okey. So skrin. Okey, so terus saja kepada Quran. Ya. Quran korpus, di mana kita masih lagi berkongsikan senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf, waw, lam ya. So macam mana kita nak pergi ke situ? Kita pergi ke word by word ni. Pertama sekali kita pergi ke ayat yang kita bincangkan sekarang, iaitu Al-Baqarah ayat ke-11. Tekan go di sini. Ya, so kita kepada Al-Baqarah ayat 11 ni bermulakan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, ada kalimah qalu. Ya, so kita ambil qalu ni, kita pergi ke mana? Pergi ke bawah ni, ambil Quran Dictionary ya. Ambil Quran Dictionary ni. So dia akan bawa kita kepada senarai 1722 occurrences ataupun dipanggilkan kes-kes kalimah yang dibangunkan daripada qawalam ya. Dan dalam ini banyak kumpulan-kumpulan, ada kumpulan kata kerja, ada kumpulan kata nama. Nah, kata kerja ni banyaklah, dia 1,600 lebihnya. Lepas tu ada kumpulan kata nama, panjang lagi. Ni dia. Ada kumpulan kata kerja, wazan ke-5, kumpulan kata nama ada 2, kumpulan dan kumpulan kata nama terbitan daripada kata kerja, iaitu verbal noun, yang isim masdar. So kita tengah membincangkan yang ni lah. So macam mana kita nak khususkan senarai itu kepada kumpulan ni, kita ambil saja salah satu daripada contoh sini ya, dan kita tekan concordant ni ya, concordant ni. Tekan concordant ni, so dia hanya senaraikan yang isim masdar sajalah ya. Kalau yang tadi Quranic Dictionary tu dia senaraikan ke semua tu 1722 tu tak perlulah ya. Kita nak fokus kepada isim masdar, dan kita nak masuk kepada muka surat yang kedua dalam
isim masdar ni. Ini dia muka surat kedua, dan kita telah pun membuat perbincangan ke ayat. Semalam kita sudah habis kepada ayat surah 33 ya. So, cuba cek balik surah 33 apa, boleh tekan di sini, iaitu surah Al-Ahzab. Ya, surah 33 surah Al-Ahzab ya. Kalau kita boleh ingat setiap surah tu nombor dia lagi cantik lah ya. Tapi kadang-kadang kita tak boleh ingat semua. Itu cara kita nak mengenal apa surah ya, dengan nombor dia ya. Tu satu-satu. So sekarang kita mau masuk 34. So 34 ni surah apa? Juga tekan di sini sajalah. The word ni, so dia ialah surah Sabah. Ya. 34 ialah surah Sabah ya. So yang kita nak bincangkan hari ini bermula dengan kalimah al-qawla. Al-qawla. So sekarang ni sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengenal al-qawla adalah lam baris atas, bermakna dia ni adalah accusative. Is a accusative word ya, sama ada dalam bentuk maf'ulun bih ya, ataupun dalam bentuk maf'ul mutlaq, dan juga kadang-kadang boleh jadi juga dalam bentuk sifat kepada mausuf yang mansub. So banyak kes yang boleh membuatkan sesuatu kata nama tu mengambil bentuk mansub. Cuma kita nak prihatinlah ya, tengok daripada ayat tu yang mana satu konteksnya ya. So dalam konteks ni jelas di sini kes ni adalah dia adalah maf'ulun bih, kerana dia adalah dipengaruhi oleh kalimah kata ya kerja ya. Apa kata kerjanya di sinilah, yarji'u ni adalah fi'il mudhari' marfu' ya, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla ya. So jadi al-qawla ni sudah tentu inilah mengambil efek sebagai objek ya dalam ayat ini ya. Itu cara kita mengenal ya. So nanti kita akan cuba pergi kepada setiap ayat ni untuk mengetahui secara lebih tepat ya penggunaan kalimah al-qawla ni di dalam ayat ni. Sekarang kita kena mengenal saja ya. So dia adalah isim makrifah yang lebih tepat lagi isim masdar ya, makrifah wazan satu yang muzakkar dan mansub ya, dan mansub kepada mansub kerana dia berperanan sebagai maf'ulun bih ya kepada kalimah yarji'u ya. Yarji'u tu apa dia? Rujuk. Yang kita kata rujuk tu maknanya dia merujuk kembali ya perkataan-perkataan itu. Okey, dan seterusnya sekali lagi kita al-qawlu adalah marfu'. Lam baris hadapan masih lagi isim makrifah ya. Al-qawlu dia masih lagi isim masdar makrifah, tetapi sekarang ni dia marfu'. So kenapa konteks marfu' di sini adalah kerana dia adalah fa'il ya, adalah fa'il kepada haqqa ya. Bila ada laqad itu clue dia lah ya. Bila ada laqad ya, yakni lam taukid diikuti dengan harfun tahqiqun, tahqiq ya, particle of certainty. Ini yang laqad. Yang la adalah particle of emphasis ya. Dua partikel kat situ, yang mana selepas qad ataupun laqad biasanya diikuti dengan fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi kena ada fa'il dia. So dalam konteks ni fa'il dia dinyatakan secara munfasil ya. Fa'il dia dinyatakan dalam kalimah yang berasingan. Itu dipanggilkan fi'lul munfasilu ya, yang berasingan. So bila dia fa'il
mestilah dia mengambil i'rab yang marfu' dan ditandakan dengan lam yang berbaris hadapan, ya. So konteks al-qaulu salamun qaulan, salamun qaulan. Ni apa dia? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, so salamun ialah marfu'. Ya, mun dengan tanda tanwin dhammah menunjukkan dia marfu'. Ya, sepatutnya qaulan ni dalam bentuk qaulun, iaitu isim isim sifah kepada salamun, ya. Salamun mausuf, qaulun adalah isim ma'rif, isim sifah. Tetapi di sini bukannya qaulun, dia mengambil qaulan. Ya. So qaulan maknanya sekarang ni isim masdar ni sudah menjadi mansub, bukannya marfu'. So bermakna dalam konteks ni dia juga sebenarnya dalam bentuk penerangan, tapi bukannya isim sifah, ya, kepada salamun, sebab dia sudah bertukar i'rab dia daripada marfu' kepada mansub, ya. So konteks ni kita panggil konteks maf'ul mutlaq, ya, maf'ul yang mutlaq, iaitu satu objek daripada kata terbitan, kata kerja yang mengambil i'rab yang mansub. Ya. So dia ni adalah dipanggilkan indirect object. Ya, indirect object kerana apa? Dia tidak ada kalimah kata kerja. Kalau ada kalimah kata kerja, objek tu akan mengambil menjadi maf'ulun bih, direct object kita panggil. Kalau dia mengambil mansub sebagai objek tanpa kata kerja, so kita panggil dia indirect object. Itulah dipanggilkan maf'ul mutlaq, ya, maf'ulun mutlaq, mutlaqun. So ada 3 kategori maf'ul mutlaq. Ya, ini salah satu, ya, daripada kategori maf'ulun mutlaq, di mana isim masdar tu mengambil i'rab yang mansub, ya. Dalam konteks ini kenapa ada tanwin? Kerana dia adalah nakirah. Ya, dia, ya, kalaulah dia kalaulah dia makrifah, so dia akan jadi al-qaula, ya, al-qaula. So dalam konteks ni, ya, Allah nak mengatakan ucapan salamun tu, ya, ucapan salamun tu min rabbir rahim, daripada Tuhan yang Maha Pengasih, adalah dalam bentuk yang umum. Sebab tu dia gunakan nakirah, ya. Okey, ayat seterusnya ialah 36 adalah surah. Okay, kita tekan di sini 36, lepas tadi surah Sabak, sekarang 36 surah Yasin lah, ya. Kita should be familiar. 36 adalah surah Yasin. Pada fala yahzunka qauluhum, ya, fala yahzunka qauluhum. Yang ni lo. Wa yahiqqal qawlu. Okay, so dia adalah isim masdar ma'rifah muzakkar mufradah yang marfu'. Lam baris depan menunjukkan dia marfu'. Okey. Marfu' kerana apa? Dia adalah fa'il kepada kata kerja yahiqqu. Yahiqqu tu adalah fi'il yahiq adalah fi'il mudhari' yang mansub, ya, qaf baris atas di sini, ya. Nah, mansubnya di sini kerana apa? Kerana dia dipengaruhi atau diselaraskan oleh waw atifah, ya, waw atifah di sini. Biasanya fi'il mudhari' mengambil yahiqqu, iaitu marfu'. Tapi dalam konteks ini dia mengambil baris atas kerana dia mengambil i'rab yang mansub. Kerana apa? Kerana
waw atifah menyelaraskan yahiqqa tu dengan liun zero. Ya. Sini ada lam ta'lil. Lam ni dipanggilkan lam supaya. Lam supaya, jadi dia menyebabkan fi'il mudhari' ini menjadi mansub. Ya. Apa tanda mudhari' yang mansub? Ra tu berbaris atas, bukannya berbaris hadapan. Ya. Kalau tak ada lam ta'lil, bukan dalam konteks supaya, kalimah ni menjadi yunziru. Tetapi dalam ayat ni Allah nak menggunakan cerita dalam konteks supaya, ya, supaya dia memberi peringatan. Itu maknanya liun zero. Mana supayanya ialah lam ta'lil. Mana dianya ialah ya baris hadapan tu menunjukkan fa'il kepada fi'il mudhari' itu, iaitu pelakunya ialah dia. Kenapa ya baris hadapan? Kerana dia mengambil wazan yang keempat. Ya. Jadi bermakna supaya dia memberi peringatan. Jadi perbuatan ni belum lagi berlaku, sebab tu dia mengambil i'rab yang mansub. Kalau dah berlaku, sedang berlaku, dia mengambil i'rab yang marfu'. Ya. So ini belum lagi, baru supaya, baru cadangan, ya, untuk melakukannya. So dia mengambil fi'il mudhari' yang mansub. Ya. So bila berlaku satu kes, iaitu supaya dia memberi peringatan kepada siapa? Man kana hayyan. Maknanya nak memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup, ya. Lepas tu Allah tambah lagi satu lagi tambahan, iaitu wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya. Wa yaqul qawlu 'alal kafirin, dan untuk menetapkan ataupun melakukan peraturan, yang menjadikan dia satu al-qawlu ni menjadi dia dalam bentuk peraturan ataupun hukuman, ya, alal kafirin, ya, ke atas orang-orang yang kafir, ya. So ini menunjuk kepada apa? Liun zero menunjukkan apa? Al-Quran, ya. Sebelum ayat ni, ayat tu menunjukkan menceritakan tentang Al-Quran, ya. Al-Quran tu adalah supaya apa gunanya Al-Quran? Untuk dia menjadi peringatan ataupun memberi amaran dan peringatan kepada manusia-manusia, sesiapa yang hidup, ya, dan juga untuk menjadikan dia satu peraturan dan hukuman bagi orang-orang kafir, ya. Itu dalam Yasin. Dan seterusnya masih lagi dalam Yasin, fala yahzunka qauluhum. So sekarang ni qauluhum adalah idhafah. Ya, macam mana kita mengenali idhafah? Ada dua kalimah, qaulu dengan hum. Ya, qaulu dengan hum. So sini qaulu adalah mudhaf, hum adalah mudhafu ilaih. Bila dia mudhafun ilaih, hum ni adalah majrur, walaupun tidak ada baris, ya, tidak ada baris bawahnya, ya. Dan tidak semesti majrur mengambil baris bawah, terutamanya dia melibatkan kalimah-kalimah yang mabni, ya. Fala yahzunka qauluhum, maknanya Allah mengatakan fala ni, maka asalnya ialah tidaklah, ya, yahzunka, tapi ayat ni biasa mengambil konteks dalam menjadi satu panduan kepada seseorang, ya, iaitu dan janganlah, dia membawa erti janganlah secara indirect, kita panggil, ya, indirect, ya. Maknanya Allah kata janganlah sesuatu itu menjadikan sesuatu kepada kamu. Itu dimaksudkan la yahdun, ya, adalah lam nafiah diikuti dengan fi'il mudhari' yang majzum, ya. Tengok sini, yahzun, non tu disukunkan, menunjukkan dia fi'il mudhari' yang majzum, ya. Sebab dia perkara ni belum lagi berlaku, dia tidak berlaku, so dia tidak boleh mengambil marfu', dia kena mengambil majzum.
ka ni adalah objek lah yang terlibat dalam susunan phrase ni, frasa ni, ataupun perenggan ayat ni, ya, ka ialah kamu, ya. Jadi Allah kata janganlah sesuatu itu ya menduka citakan kamu. Yahzun tu ialah menduka citakan. Apakah yang sesuatu tu ialah yang inilah qauluhum ni. Percakapan mereka, bermakna percakapan mereka ni menjadi fa'il kepada yahzun. Ya. Qaulu ni adalah fa'il dia, dan qaulu tu sekali dibangunkan dalam bentuk idhafah, ya. So bermakna qauluhum sebagai satu kalimah tu menjadi fa'il, ya, kepada yahzun, fi'il mudhari' yang majzum. Janganlah percakapan mereka itu menduka citakan kamu. So ka ni menjadi objek, ya. So bila kita membuat terjemahan, ya, kadang-kadang kita kena aturkan penyusunan ayat itu daripada satu kalimah kepada dia melompat, ya. Seolah-olah dia melompat sebab Arab susunan dia berbeza sikit dengan Melayu, ya. So kita nyusun fa, maka la yahzun, janganlah menduka citakan so kita ambil dulu, janganlah dulu apa, kita ambil fa'il dia dulu, maka janganlah perkataan mereka, barulah kita ambilkan kata kerja dia. Itu cara menterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya. Sebab ya, kedudukan fa'il tu adalah selepas kata kerja. So kita kena sebut fa'il dia dululah. Maka janganlah percakapan mereka ataupun perkataan mereka yahzunka, menduka citakan kamu. Itu cara menterjemahkannya lah. So semestinya qaulu ni mengambil i'rab yang marfu', ya. Nah, jadi Allah kata janganlah perkataan mereka itu menduka citakan kamu. Inna na'lamu, sesungguhnya kami, iaitu Allah, na'lamu fi'il mudhari', wazan satu yang maklum dan marfu', ya, sesungguhnya kami mengetahui. Itu na'lamu, daripada ain lam mim ni, alima menjadi ya'lamu, kemudian tukar kepada na'lamu sebab Allah yang bercakap, ya. Na tu refer kepada Allah sedang berfirmanlah, ya, bercakap. Apa dia? Allah kata sesungguhnya kami mengetahui, ya. Bentuk mudhari' bermakna Allah sentiasa mengetahui. Jadi sesungguhnya kami sentiasa mengetahui ma, apa-apa, yusirru, yang yang sembunyi. Yusiru ni dalam bentuk ra berbaris dan bertasydid, bermakna wazan yang fi'il mudhari', wazan kedua yang jamak, ya. Ada waw nun tu jamak lah. Apa-apa ni, ya, walaupun apa ni digunakan dalam bentuk singular di sini, tetapi dia mewakili keseluruhan, ya, jamak. Apa tandanya? Sebab di sini bila kata kerjanya digunakan dalam bentuk jamak, jadi dia menunjukkan ma ni bukannya satu lah, apa saja. Itu maksud dia, apa saja yang sembunyi, ya, sembunyi dalam bentuk maklum lah sini, ya. Wazan kedua, sebab tu dia mengambil ia tu baris hadapan, bukannya baris atas. Kalau baris atas dia wazan satu dan ra ni tidak bertasydid. Jadi ini ya baris depan, ra bertasydid, menunjukkan ini wazan yang kedua. Wa ma yu'linun, sekali lagi, dan apa-apa juga yu'linun. Sekarang ni yang baris hadapan, lam baris bawah, nun baris hadapan ni menunjukkan ini wazan yang keempat. Ya, wazan keempat masih lagi jamak, ya. Ain lam nun tu menunjukkan yang dinyatakan, diterangkan, ya, yang ni disembunyi,
secara sembunyi, yang ini secara terang-terangan. Itu ya. Jadi Allah kata, sesungguhnya kami sentiasa mengetahui apa yang disembunyikan, ya, dan apa juga yang dinyatakan dengan terang, ya. So walaupun dia dalam bentuk aktif maklum, tetapi bila menterjemah itu boleh diterjemahkan dalam bentuk pasif, kerana kesan daripada perbuatan aktif tu, objek tu akan menjadi dalam bentuk pasif, ya. Itu ayat yang ke-76, ya. Hampir di ujung surah Yasin already, ya. Dan seterusnya ialah 37, ya, As-Saffat, surah As-Saffat, fahaqqa alaina qawlu rabbina. Okey. So sekali lagi dia adalah marfu', ya, marfu' dalam bentuk tidak bertanwin. So daripada itu dia dah beri clue kepada kita, ya, bermakna dia adalah fa'il, dan pada masa yang sama dia berperanan sebagai mudhaf. Ya, hilang tanwinnya adalah kerana dia mudhaf, ya. Marfu'nya adalah kerana dia adalah fa'il, ya. So apa fa'il? Kepada apa? Kepada haqqa. Haqqa tu adalah fi'il madhi. So haqqa, fa'il dia sekali lagi fa'il yang berasingan ni cara munfasil, ya, dan dia adalah mudhaf kepada Rabbi. Ya. Rabbi ni adalah mudhafun ilaih, ya, sebab tu dia mengambil ba dari bawah menunjukkan dia adalah majrur, ya. Rabbi, kalau marfu' dia rabbu, kalau mansub dia rabba. So dalam konteks ni dia mengambil majrur kerana dia mudhafun ilaih kepada qawlu. Dan pada masa yang sama Rabbina juga adalah idhafah juga. So dua idhafah di sini yang kita panggilkan idhafah yang bertindih, ya. Qawlu adalah mudhaf kepada Rabbi, kemudian Rabbina ni idhafah juga. Jadi Rabbi ni sekarang juga memainkan peranan sebagai mudhaf pula kepada na. Ya, sebab Rabbina juga idhafah. Qawlu Rabbi ni pun idhafah. So idhafah yang bertindih. Kita panggilkan idhafah yang bertindih, ya. Bertindih, bila bertindih bermakna satu perkataan yang tengah tu mengambil dua peranan. Rabbi ni mengambil dua peranan. Pertama dia mudhaf kepada mudhafun ilaih kepada qawlu. Itu pertama, peranan pertama. Kedua, peranan kedua dia mudhaf kepada na. Saya ulang balik, ya. Yang pertama, Rabbi ni adalah mudhafun ilaih kepada qawlu. Itu peranan dia pertama. Kemudian dalam idhafah yang kedua, dia ni mudhaf kepada kalimah na. So na sudah menjadi mudhafun ilaih. Itu dipanggilkan idhafah yang bertindih, ya. Idhafah bertindih. Banyak dalam kes dalam Al-Quran kita akan jumpa idhafah yang bertindih, ya. Okey. Tu dalam konteks qawlu di sini. Kemudian al-qawla sekarang ni isim masdar yang ma'rifah dengan i'rab yang mansub. Ya. So dalam konteks ni kenapa mansub dia? Kerana dia sudah menjadi objek, ya, objek kepada apa? Kalimah yastami'una. Ini adalah fi'il mudhari', dia adalah kata kerja. So kata kerja ada objeknya, ya. So objeknya ialah al-qawlu, ya, al-qawlu, ya. Jangan confuse dengan beberapa contoh-contoh lain macam ni, ya. Ini kata kerja, yang ni adalah fa'il. Ya, ini kata kerja, ini adalah fa'il, ya. Tetapi sini kata kerja, okey, yang ni objek. Ya, al-qawla ada objek.
So manakah fa'il di dalam kata kerja ni? Kita kena kenal lah ya. Iaitu apa? Fa'il dia ialah ya dengan gabungan waw nun. Itu fa'il dia. Pelakunya kepada kata kerja ni ialah ya ni yang berbaris atas ni dengan waw nun tu, itulah pelaku dia. Kata kerjanya ialah yang inilah simtami'u ni ya. Istami'u tu adalah kata kerja. Jadi pelaku dia ya dengan waw nun. Jadi al-qawlu bukannya fa'il. Sebab tu dia tidak mengambil baris hadapan. Ya. Sedangkan yang ni tadi, yang ni kata kerja, yang ni adalah fa'il. Sebab itulah lam tu mengambil baris hadapan. Ya. So kita kena kenal dalam komponen-komponen kalimah tu, kena pastikan kata kerjanya mana, fa'ilnya mana, kalau ada objek, objeknya yang mana, supaya kita tidak keliru ya. So inilah allazina yastami'u, orang-orang yang sentiasa mendengar, jadi fa'il dia siapa? Yastami'una, yang mereka menunjuk kepada allazina tadi, isim mausul, itulah fa'il dia kepada yang perbuatan mendengar, sentiasa mendengar tadi. Jadi mesti ada objek dia yang mendengar apa? Al-qawla ya, al-qawla. Itu macam mana kita mengenal kalimah al-qawla ya. Okey, kita berhenti di sini dulu. Ini ke surah 39 ya. Nanti kita akan sambung besok surah ke 41, contoh daripada 41 ya. Okey, sebab masa pun sudah sampai ke 7.47 sekarang ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Mas Nazri cuba praktis sendiri ya, supaya biasakan dengan mengenal kalimah-kalimah yang Al-Quran tu yang kita baca. Setiap kali kita baca ayat tu, pastikan kita